Sebuah pesawat latihan TUDM terhempas. Mesyuarat khas bincang masalah kekurangan sumber air negara. Salam sejahtera, saya Norlela Muhammad Nur. Dan selain tajuk utama tadi, N5 edisi 17 Mei ini, kami juga akan bawakan kepada saudara lintas langsung dari negeri-negeri bermula di Sarawak bersama Nursila Talaha. Kemudiannya kita akan ke Pahang bersama Muhammad Jasmis Faizal Muda. N5 juga akan membawakan lintas langsung ke Sabah bersama Adrian Zoidi dan ke Labuan bersama Haji Wendy Jack. Semuanya seketika nanti, teruskan bersama N5. Sebuah pesawat latihan milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berpengkalan di Kuantan terhempas ketika membuat latihan penerbangan 12.54 tengah hari tadi. Pesawat jenis Armaci MB339CM itu dilaporkan mengalami masalah teknikal. Menurut kenyataan bahagian perhubungan awam TUDM, Markas Tentera Udara MINDEF, pesawat tersebut terhempas di kawasan sawah padi di Kampung Serum berhampiran Kampung Pandan, Nenasi Pekan. Bagaimanapun, kedua-dua juruterbang dilaporkan selamat apabila berjaya keluar dari pesawat dengan menggunakan kerusi injal pesawat. TUDM menubuhkan sebuah lembaga penyiasatan bagi menyiasat punca kemalangan tersebut. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pekan, Wan Syamsul Effendi Wan Mahmud berkata pihaknya menggerakkan 11 anggota dan jentera dari balai berkenaan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan daripada orang awam mengenai kejadian itu. Setibanya di lokasi, kedua-dua juruterbang ditemui selamat. Major Nazrul Hafiz Zaimi tidak mengalami sebarang kecederaan manakala Lieutenant Muhammad Hakimi Hairi patah kaki. Polis sudah bersiap sedia menghadapi pilihan raya kecil PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar pada bulan hadapan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata segala perancangan kini sedang diatur pihaknya bagi memastikan PRK di kedua-dua kawasan itu berjalan lancar dan aman. Tan Sri Khalid berkata polis akan menggunakan segala pengalaman yang ada bagi menghadapi kedua-dua PRK itu yang disifatkan ramai pihak sebagai kerusi panas. Orang ramai juga dinasihatkan bersabar sepanjang tempoh pilihan raya yang berlangsung pada bulan Ramadan. Tak apalah, kita akan pantau dan kita akan pastikan semuanya berjalan dengan aman. Nasihat saya pastikan semua mengikut undang-undang dan peraturan, ya. Dan bagi orang Islam pula, bulan puasa kan bulan untuk kita bersabar, beribadah. Jadi kalau kita menghayati betul-betul amalan-amalan bulan Ramadan itu, saya rasa semua akan berjalan dengan lancar. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pemakaian Pangkat dan Surah Terima Tugas Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam di Kuala Lumpur. Kekosongan kerusi Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar masing-masing berikutan kematian penyandangnya, Datuk Noriah Kasnun yang juga Timbalan Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, dan Datuk Wan Muhammad Khairil Anwar Wan Ahmad yang terkorban dalam nahas helikopter di Sebuyau, Sarawak 5 Mei lepas. Jumaat lepas, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan PRK Parlimen Kuala Kangsar Perak dan Sungai Besar Selangor diadakan serentak pada 18 Jun ini, manakala penamaan calon pada 5 Jun. Dalam pada itu, di Perak, pemimpin parti-parti komponen Barisan Nasional BN Negeri berikrar untuk bersatu hati dan tidak menimbulkan perkara yang boleh merugikan BN pada pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Kangsar yang akan berlangsung bulan depan. Ia bagi memastikan BN terus mengekalkan kerusi di kawasan tersebut.
Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, BN Perak juga telah berikrar untuk membina satu pasukan yang kuat demi mencapai matlamat parti itu. Ini bermakna tidak timbul soal kawasan-kawasan yang akan dijaga nanti hanya berasaskan kepada satu parti. Tetapi kawasan-kawasan itu akan dijaga atas nama semangat Barisan Nasional. Beliau bercakap pada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat BN di Ipoh. Pengerusi MCA Perak, Datuk Dr. Ma Hang Sun, yakin pengundi Cina akan memberikan sokongan kepada BN untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar pada PRK kali ini. Kita tunggulah, kita akan usahakan dan biar kita tunggulah hari yang pengundian dan keputusan diumumkan nanti. Baiklah saudara, untuk laporan terkini dari Sarawak, kita berlintas langsung ke Kuching bersama rakan penyampai Nosila Talaha di sana. Silakan Nosila. Terima kasih Nolila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pendekatan strategik yang memfokus kepada memenuhi keperluan rakyat antara faktor kemenangan besar Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-11. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Upeng berkata, pendekatan yang digunakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem ini turut disokong oleh pelbagai pihak, terutamanya agensi keselamatan dan pengamal media. Mengambil contoh pengiktirafan terhadap sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Amar Abang Johari menyifatkan langkah itu membuktikan betapa kerajaan memahami keperluan masyarakat Cina di Sarawak. Jadi maknanya kita punya penjelasan, we have to be practical and must be understood by the grassroots. Jadi dalam hal itu, dengan data yang kita terima, kita dapat proses data yang total ini dan kita buat rectification-nya. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam penghargaan petugas media PRN di Kuching malam tadi. Jelasnya jika pendekatan itu dikekalkan, sukar bagi mana-mana peralihan berlaku sekiranya keperluan rakyat diutamakan berbanding dengan perjuangan peribadi. Lebih 100 pengamal media hadir pada majlis tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus berhasrat untuk terus bekerjasama erat dengan Jabatan Pendidikan khususnya di daerah Serian. Jelasnya ini bagi memastikan pendidikan penduduk di kawasannya terus terjamin. Perkara ini, ujar John Ilus, selaras dengan manifesto beliau sebelum ini pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak. John berucap demikian pada majlis penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2015 di Kuching. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar para pendidik yang menerima anugerah itu menjadi contoh terbaik kepada tenaga pengajar lain di daerah Serian. Ini penting bagi memastikan matlamat pendidikan dapat dicapai sekaligus menjadikan pendidikan negara setaraf dengan negara maju yang lain. Seramai 179 guru daripada pelbagai sekolah rendah dan pejabat pendidikan daerah Serian menerima anugerah tersebut. Turut hadir Pegawai Pendidikan Daerah Serian, Yunus Apo. Operasi mencari dan menyelamat SAR penumpang serta juruterbang nahas helikopter AS-350 yang disyaki terlepas di Batang Lupar telah pun dihentikan Rabu lepas sebaik kesemua yang terkorban ditemui. Namun tragedi itu tetap terpahat dalam ingatan seluruh rakyat khususnya di Sarawak, apatah lagi ia berlaku 2 hari sebelum hari pengundian Pilihan Raya Umum ke-11 Dun Sarawak. Selain pengumuman semalam menyatakan satu gerakan bersepadu mencari dan mendapatkan semula bangkai helikopter tersebut akan dilaksanakan Khamis ini. Bersama wartawan Rosita Ampong menyelami perasaan rakyat negeri ini berhubung tragedi itu. Tragedi helikopter AS-350 yang berlaku pada 5 Mei lepas, biarpun ramai yang tidak mengenali secara dekat penumpang dan juga juruterbang yang terkorban dalam nahas ini, namun yang pastinya keseluruhan rakyat Sarawak begitu terkesan dengan tragedi ini, apatah lagi ada di kalangan mereka yang pernah berbual, bersua muka dan juga berjabat tangan dengan penumpang dan juga juruterbang yang terkorban dalam tragedi ini. Ikuti luahan hati dan perasaan mereka yang sempat saya rangkumkan sepanjang seminggu yang lepas. Pegawai Daerah Seri Aman Ismail Saleh dan seorang kaki tangan Jabatan Penerangan Seri Aman Saleh Imun
Antara yang begitu sedih mendengar nahas berkenaan, kedua-duanya pernah menaiki helikopter tersebut yang dikendalikan juruterbang Kapten Rudolf Regragas semasa mengikuti tugas rasmi ke kawasan Engkeranjit dan Engkerepok di Lingga pada 30 April lepas. Di Engkerepok, saya berhampiran dengan beliau semasa makan yang diberi jamuan oleh pihak Rumah Panjang. Dan perkataan yang tak dapat saya lupa ialah beliau menyebut very nice apabila beliau pansuh ayam yang dihidang oleh penduduk kampung itu sangat nyaman. Sempat merakamkan gambar kenangan bersama Kapten Rudolf, Ismawi turut memberikan penilaian pribadinya terhadap juruterbang itu. Saya rasa dia seorang juruterbang yang berpengalaman. Di Engkerepok tidak ada padang dan tidak ada proper landing pad. Yang ada cuma di sekitar tu dalam hutan. Tetapi beliau boleh mengenali dan ianya landing dengan selamat di suatu peparitan, bam, yang agak kecil tetapi dapat landing dengan selamat di situ. Bagi Saleh pula, Kapten Rudolf disifatkan sebagai seorang yang sangat mesra dan menghormati budaya setempat biarpun baru sekali berjumpa. Semasa balik dari Semulung, kami sempat bergurau dengan kapten tersebut bersama dengan Tuan D.O. Seri Aman, Pegawai Daerah Seri Aman, di mana kita sempat merakam gambar bersama dengan pilot tersebut. Dan pada ketika itu saya sempat bergurau dengan kapten dengan menyatakan bahawa maybe this is our last on board your heli. Nahas helikopter berkenaan turut memberi kesan mendalam dalam hati dan perasaan penduduk Lingga yang menyaksikan buat pertama kalinya dalam sejarah Pekan Kecil Lingga dibanjiri ramai terutama yang terlibat dengan operasi mencari dan menyelamat. Dan saya bersyukur pada Tuhan sebab semua mayat-mayat mangsa telah dijumpai dalam masa 2-3 hari ini. Dan dengan ini saya menyampaikan salam taziah kepada ahli keluarga yang dalam tragedi ini, terlibat dalam tragedi ini. Kami penduduk Lingga merasa merasa duka cita sedikit lah sebab perkara yang berlaku ini tidak disangka-sangka lah. Tapi apa boleh buat, ini dah nasib kita orang. Dalam masa kempen tu rasa-rasanya seronok juga, tapi dalam mentamnya kejadian macam tu kami orang pun rasa sedih. Mesti sedih sebab helikopter kalau jatuh memang macam memang tidak ada nyawa yang biasanya dapat diselamatkan, masih dapat hidup. Ikuti laporan seterusnya nanti mengupas komitmen serta pengorbanan semua pihak yang terlibat dalam operasi nahas helikopter AS350 yang dianggap sebagai kes atau tragedi berprofil tinggi. Rosita Ampong, Berita RTM. Seramai 400 wanita kayan rumah bukit lahanan dan penanda Sungai Asap Laga dan skim penempatan semula bodoh barang terlibat dalam mencipta rekod baru bagi tika terpanjang di dunia. Tika rotan yang mengambil masa 8 bulan untuk disiapkan. Rekod tersebut disahkan oleh penilai dari Guinness World Records dari England, Rishi Nath, dalam pengumumannya pada Majlis Perasmian anyaman tika terpanjang dunia di Dewan Masyarakat Sungai Asap Belaga. Majlis Perasmian telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim. It's not untuk kita break record, tetapi sebenarnya banyak yang kita dapati out of that process. Ya, seperti saya katakan tadi, you bring together bonding of family, of community, of different ethnic groups together. Dan pada masa yang sama, we are promoting our handicraft kepada dunia. Ia disaksikan oleh pengerusi Pengdoh Datin Sri Debong Anyi yang juga penaung projek cabaran anyaman tikar bersama Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad, Datuk Ton Stein Del Jovet selaku badan penaja utama projek berkenaan. Kami mohon maaf atas kesilapan itu tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Rohani memberitahu kebajikan penduduk di penempatan semula Sungai Asap Belaga terus diberi perhatian oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kerana itu, pejabat satelit akan dilaksanakan dalam masa terdekat bagi mengenal pasti penduduk berkelahiran yang tercicir daripada mendapat bantuan bulanan Jabatan Kebajikan.
Datuk Seri Rohani berkata pejabat tersebut akan dikendalikan oleh pegawainya terus ke Sungai Asap setiap 2 bulan sekali. We continued by adun so that they can go to all their kawasan secara lebih mendalam. It's cari dan bantu punya program, and at the same time they can, kalau ada masalah macam ini, bawalah ke tengah. Beliau turut memberitahu akan mempertimbangkan supaya penyaluran bantuan bulanan diagih melalui pejabat satelit tersebut bagi mengurangkan kos penduduk menuntut bantuan tunai di Bintulu seperti sebelum ini. Setakat ini dahulu semangat berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Norila di Angkasa Putih. Silakan. Baik, terima kasih Nosila. Baiklah saudara, kita ke berita seterusnya. Menjelang tahun 2030, 80% penduduk Lembah Kelang akan tinggal dalam lingkungan 400 meter dari stesen pengangkutan awam. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini tidak mustahil kerana kerajaan menyasarkan 40% perkongsian strategik pengangkutan awam dilaburkan untuk projek Greater Kuala Lumpur, manakala 15% bagi bandar-bandar besar di seluruh negara. Sehingga penghujung tahun lalu, perkongsian modal pengangkutan awam bagi Greater Kuala Lumpur telah berada pada tahap 25% dan 8% untuk bandar-bandar lain. On the part of the government, we are committed to ensuring all plans goes well. We will ensure no project are delayed, but if delays are inevitable, it should be at the very minimal. We are fully aware of the grosses about the shortage of manpower in the country, including the construction sector. Beliau berucap demikian selepas melancarkan Perhimpunan Kesatuan Pengangkutan Awam Antarabangsa Asia Pasifik ke-16 di Ibu Negara. Menurutnya berlaku kelewatan dalam menyiapkan sesebuah projek berikutan masalah kekurangan tenaga kerja. Justru kerajaan sedang berusaha untuk menambah tenaga kerja mahir tempatan untuk pelancaran projek-projek pembangunan negara. Dalam pada itu, beliau menambah, Disember ini fasa 1 laluan MRT dari Sungai Buloh ke Kajang akan dibuka melibatkan 12 stesen sejauh 21 km. Demi memperkemaskan lagi jaringan pengangkutan awam, projek rel antara Bandar Putrajaya, projek kereta api berkelajuan tinggi menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura serta program transformasi perkhidmatan bas rapid untuk 11,000 negeri seluruh negara sedang dalam perancangan untuk dilaksanakan. Satu mesyuarat khas membincangkan dan mencari penyelesaian berhubung masalah kekurangan sumber air di negara ini akan diadakan pada 26 Mei depan. Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili berkata, mesyuarat diketuai Majlis Sumber Air Negara MSAN itu akan turut disertai Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Tambahnya, mesyuarat itu akan menyentuh pelbagai perkara termasuklah penentuan peranan kerajaan pusat dan negeri di kawasan Kelabu berhampiran empangan bagi menyelesaikan pertindihan kuasa berhubung pengurusan air. Sementara itu, dalam sesi Dewan Rakyat, Datuk Seri Dr. Maximus berkata, jawatan kuasa pengkaji terdiri daripada mereka yang pakar akan ditubuhkan bagi meneliti keperluan air negara. Ia bagi membuat perancangan dalam tempoh 25 hingga 50 tahun akan datang dengan ahli jawatan kuasa dilantik dalam kalangan pakar. Termasuk mengambil perhatian kepada perihal sungai-sungai dan tedahan air. Dan we are thinking juga dari segi water grid untuk nasional semenanjung peringkat nasional, kawasan-kawasan yang kaya dengan sumber air kita perlu tap dan gunakan untuk membantu negeri-negeri yang ada sedikit miskin dari sumber air. Jadi perlu satu kajian yang meneliti dan secara realistik di peringkat khususnya semenanjung Malaysia, dan perkara yang berhormat telah bangkitkan itu adalah perkara yang begitu pokok. Turut ditekankan kepentingan kerjasama erat antara kerajaan persekutuan dan negeri dalam memastikan kawasan sumber air negara dilindungi. Ketika ini hanya 2 kawasan yang menghadapi catuan air, iaitu masing-masing di Mersing dan Kota Tinggi Johor, meskipun secara keseluruhan empangan di seluruh negara menghadapi penyusutan.
Komuniti di Langkawi kini berpeluang menikmati kemudahan internet jalur lebar menerusi Pusat Internet Satu Malaysia PI1M di bawah inisiatif Pemberian Perkhidmatan Sejagat USP yang dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Ia memberi peluang kepada komuniti di pulau itu untuk mempelajari teknologi digital komunikasi dan maklumat ICT melalui bengkel dan latihan yang disediakan selain dapat menggunakan kemudahan internet jalur lebar. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari, 2 kawasan sekitar Langkawi telah menerima internet jalur lebar menerusi PI1M iaitu di Padang Wahid dan Kampung Padang Lalang, manakala 2 lokasi lain di Kuah dan Pulau Tuba masih lagi dalam pelaksanaan. Katanya pelbagai usaha dan inisiatif dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaik taraf Langkawi sebagai pulau digital seterusnya menjadi hub e-dagang. Sama ada kita boleh kena pasti ataupun bagaimana kita boleh menjadikan Langkawi ini sebagai pusat e-commerce ataupun e-dagang. Kerana kita tahu di Langkawi ini banyak hasil-hasil tempatan dan juga produk-produk yang boleh dipasarkan secara online. Jadi ini adalah hasrat pihak kementerian supaya dari segi penggunaan infrastruktur yang disediakan ini dapat dimanfaatkan sebaiknya, terutamanya dalam program-program e-commerce. Beliau berkata kepada media selepas menyempurnakan perasmian PI1M di Kampung Padang Lalang, Air Hangat Langkawi. Tambahnya, PI1M juga secara tidak langsung mampu merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, Adun Kuah Nur Saidi Nanyan turut berhasrat bagi menjadikan kawasan Candik Kura sebagai kampung digital pertama di pulau itu yang memberi impak khusus kepada komuniti setempat. Saya telah pun berbincang dengan komuniti di kampung saya kebetulan. Jadi saya bagi cabaran untuk kampung itu menjadi kampung digital pertama. Dan dengan kita mulakan dengan masjid, dengan produk-produk kampung yang ada, dengan attraction yang ada di kampung tersebut, untuk kita gerakkan sebagai satu komuniti di kampung tu. Sebanyak 674 PI1M telah pun beroperasi di seluruh negara dan 52 daripadanya adalah di negeri Kedah. Bersempena dengan sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2016 bertemakan Keusahawanan ICT untuk Impak Sosial, PI1M mampu melahirkan lebih ramai usahawan atas talian yang berjaya mengubah taraf sosio-ekonomi mereka. Pelbagai kemudahan teknologi informasi dan telekomunikasi memberi impak sosial yang ketara dalam kalangan masyarakat Malaysia. Bukan sahaja menjadi capaian maklumat oleh masyarakat, malah menjadi saluran menjana ekonomi. Namun harus diingat, penggunaan teknologi ICT perlu seiring sikap bertanggungjawab penggunanya. Siti Salwa Yusof menyediakan laporan ini bersempena Hari Telekomunikasi Sedunia 2016 yang bertemakan Keusahawanan ICT untuk Impak Sosial. Perniagaan dalam talian bukan perkara baharu. Ia semakin rancak sejak 5 tahun kebelakangan ini dengan kewujudan pelbagai media sosial. Bukan sahaja penglibatan golongan muda yang masih belajar, namun juga mereka yang kurang upaya dalam bidang keusahawanan dilihat sebagai perkembangan positif. Apapun, penggunaan teknologi ICT secara meluas juga mengundang isu-isu negatif yang sukar dielak. Antaranya yang melibatkan perniagaan dalam talian seperti perbuatan salah laku serta jenayah kola putih dan biru. Kita telah pun menyaksikan atau mendengar banyak berlaku perkara-perkara yang tidak baik. Sudah semestinya setiap daripada kita ni tanamkan satu sifat atau sikap di mana kita kena pastikan bahawa berita yang kita dapat itu adalah sahih. Sebab kita tidak mahu berlaku sesuatu yang tidak baik pada diri kita, kawan-kawan kita, family atau saudara kita dan seluruh rakyat Malaysia. Dekad ini menjadi saksi kepada masyarakat bahawa tahap pemikiran dan informatif masyarakat harus seiring kemajuan teknologi dan telekomunikasi. Dalam apa jua interaksi kita dalam talian, kita sentiasalah memikirkan mengenai keselamatan diri. Kita sentiasa perlu berwaspada dan juga berasa tanggungjawab
ke atas apa perkara yang kita lakukan. Sama ada kita penjual ataupun pembeli, sifat tanggungjawab itu sangat penting supaya bersama-sama kita menjadikan internet ni satu wadah, satu platform yang positif yang dapat membangunkan negara. Tahap ataupun pemilikan maklumat tu sekali lagi bergantung kepada bagaimana kita menggunakan dia, kita menjadikan dia faedah kepada diri kita dan juga orang lain. Masyarakat perlu menjadi warga digital yang berpendidikan dan bertanggungjawab. Selain itu, digalakkan menjadi pengguna aktif dan mencipta kandungan atau menceburi keusahawanan ICT melalui pelbagai media sosial yang boleh dilayari. Kaedah penggunaan dan cara menerima serta menghebah maklumat juga penting diterapkan dalam pemikiran agar tidak melakukan kesilapan dalam mencari dan menyalurkan informasi. Kita mempunyai hasrat untuk menjadikan negara kita ini satu smart nation disebut, di mana kita menjadi negara yang pintar, bukan sahaja dari segi kecekapan pengguna ICT, tetapi mungkin dari segi kedewasaan penduduk itu sendiri. Justru bukan sahaja kemajuan teknologi yang dikejar, tetapi mentaliti dan sikap masyarakat kelas pertama akan meletakkan negara di tahap tersendiri. Seiring menuju negara maju, masyarakat Malaysia yang juga masyarakat berinformasi dikenali sebagai warga digital harus bertanggungjawab dalam penggunaan sistem telekomunikasi juga teknologi ICT. Siti Salwa Yusof, RTM. Usaha melestari hutan di Hulu Tembeling menjadi fokus berita dari Pahang. Untuk butirannya, kita berlintas langsung bersama-sama Muhammad Jasmi Faisal Muda di studio berita RTM di Kuantan. Silakan, Jasmi. Terima kasih, Naulaila. Pelbagai usaha dilakukan kerajaan negeri untuk menjaga alam semula jadi dan melestari hutan di Hulu Tembeling di Jerantut. Komitmen kerajaan negeri itu direalisasikan Pejabat Putanan Negeri dengan mengagih 100,000 anak benih pokok balak secara berperingkat-peringkat kepada penduduk kampung di sekitar Hulu Tembeling. Usaha pemulihan hutan menerusi program menanam anak pokok balak itu perlu dilakukan sebagai menangani kesan pembangunan di kawasan hutan terbabit yang terjejas dengan projek pembinaan jalan raya. Pemeliharaan alam sekitar yang menjadi sempadan kampung dan kawasan perhutanan yang mana ada sebahagiannya telah berdepan dengan masalah daripada penebangan, pembangunan projek peladang, pembangunan projek jalan. Maka tempat-tempat yang agak sensitif itu kita lihat sesuai. Antara spesies benih pokok balak yang akan diagihkan adalah pokok gaharu yang bernilai tinggi dalam pembuatan minyak wangi. Sebahagiannya anak pokok balak turut ditanam di pesisiran sungai untuk dijadikan penampan hakisan tanah, terutama ketika berlakunya banjir di kawasan tersebut. Pelaksanaan program penanaman pokok balak ini juga selaras dengan titah Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah di sesi pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri kali ke-13 yang mahu kerajaan negeri menitik beratkan aspek pemeliharaan alam sekitar dalam melaksana rancangan pembangunan dalam semua bidang. Usaha kerajaan negeri itu mendapat sokongan penduduk kampung yang sentiasa mengalu-alukan keprihatinan kerajaan terhadap aspek pemeliharaan alam sekitar dan menjaga khazanah hutan. Mereka juga terdidik dengan tanggungjawab yang sama. Usaha pemeliharaan hutan penting untuk mengurangkan kesan akibat banjir yang sebelum ini telah menghakis tanah sehingga ke kawasan kediaman penduduk di pesisir Sungai Hulu Tembeling. Mengikut apa yang disarankan, kita akan buat penanaman di sekitar tepi-tepi sungai, seperti mana sungai-sungai kita sepatutnya ada penampanan untuk sungai atau perlindungan sungai dan seterusnya mungkin di sekitaran kampung. Ya. Okey, kami beramat terima kasih kepada Jabatan Hutan kerana membagi bekalan anak-anak pokok sebagai pelindung hakisan banjir di kampung kami. Kami insyaAllah kami akan tanam apabila kami mendapat kebenaran daripada pejabat hutan dan
pejabat JPS. Selain membimbing penduduk mengenai kelestarian hutan, Jabatan Perhutanan Negeri juga akan menunjuk ajar penduduk tentang aspek menanam dan menjaga pokok. Bagi meningkatkan kesedaran penduduk Kampung Hulu Tembeling mengenai kepentingan kelestarian hutan, pemimpin setempat menganjurkan Karnival Hulu Tembeling dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Karnival yang diadakan di Kampung Mak Daling itu turut mendapat kerjasama penduduk di kampung-kampung lain seperti Kampung Kuala Sat, Kampung Pagi, Kampung Bantal dan Kampung Gusai. Antara aktiviti itu adalah pertandingan bola sepak dan bola jaring antara kampung di Hulu Tembeling, ceramah agama, kenduri kampung dan persembahan nyanyian artis tempatan. Penganjuran Karnival Hulu Tembeling ini juga membolehkan agensi yang berkaitan mendalami masalah masyarakat luar bandar, terutama mereka yang terkesan daripada cuaca panas melampau ekoran fenomena El Nino baru-baru ini. Tapi ini hanya sebagai satu titik permulaan bagaimana kita dapat berkongsi rahsia bersama dengan penduduk kampung dari segi berdepan dengan keadaan suasana cuaca yang agak panas dan berbagai perkara yang timbul, isu-isu sensitif yang ada pada masa sekarang. Alhamdulillah sambutannya begitu baik dan penduduk kampung menunjukkan respon yang baik pada saya. Karnival Hulu Tembeling ini akan dijadikan acara tahunan dalam usaha menyampaikan maklumat dan dasar-dasar kerajaan terus kepada penduduk. Sekian fokus berita dari Kuantan Pahang, kembali bersama Nolela di Studio 3 Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik Jasmine, terima kasih. Kehadiran pengunjung ke Pekan Rantau Panjang semakin berkurangan selepas berita penemuan tulang haiwan dipercayai tulang babi di Sungai Golok Kelmarin menjadi buah mulut penduduk serta viral di laman sosial sejak seminggu lalu. Dan penduduk di kawasan sepanjang Sungai Golok juga ragu-ragu untuk menggunakan air sungai berkenaan bagi kegunaan harian sejak penemuan tulang itu tersebar. Perasaan ragu-ragu penduduk itu ada asasnya kerana semasa tinjauan RTM ke kawasan berkenaan mendapati banyak longgokan tulang haiwan yang tersangkut pada batu. Ia mula kelihatan selepas air Sungai Golok kering sejak beberapa bulan lalu akibat El Nino. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung, Cik Abdul Hamid Cik Ahmad berkata, tulang berkenaan dibuang oleh penduduk tempatan yang tinggal berhampiran Sungai Golok. Beliau turut menasihatkan orang ramai, khususnya orang bukan beragama Islam, supaya tidak membuang sisa-sisa haiwan itu di merata-rata termasuk ke Sungai Golok kerana air sungai itu digunakan pada musim kemarau untuk kegunaan harian. Saya merayu juga kepada pihak yang berkenaan, khasnya jabatan-jabatan yang berkaitan dengan ini, supaya buat pemantauan dan menasihatkan kepada penduduk supaya melaporkan kepada dia jika ada terjadi perkara ini berlaku. Saya jumpa benda pelik di celah batu. Dalam guni lah. Saya ambil lah kayu kuih-kuih, tengok ada tulis. Saya syok lah tulis babi tu. Dari seminggu ni aku ke. Sebabnya dah duk bunyi berita. Berita angin-angin khabar kata ada tulis babinya. Biasalah air sungainya, seribu ada dalam sungai. Sementara itu, Imam Masjid Kubang Rambutan Syahri Ismail berkata, dari segi hukum, walaupun penemuan tulang haiwan itu disyaki tulang babi, air sungai berkenaan masih boleh digunakan kerana air itu mengalir. Bagaimanapun, beliau menyifatkan tindakan membuang tulang haiwan terbabit adalah tidak wajar dan boleh merosakkan keharmonian penduduk di sepanjang sungai itu yang beragama Islam. Benda ini sangat sesuatu bagi orang Islam. Ada segi hukumnya, tidak menjadi masalah. Sebabnya air itu mengalir. Kalau air itu mati ataupun air itu tenang tak mengalir, jadi hukumnya tak boleh lah. Semalam dalam sidang medianya di Kota Baru, Pengarah Jabatan Veterina Kelantan, Dr. Suratan Kamarudin memaklumkan pihaknya tidak dapat mengesahkan sama ada tulang yang ditemui penduduk di sungai berkenaan adalah babi kerana belum menerima sampel daripada penduduk.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM melancarkan ops pacak peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi menangani penyeludupan rokok, minuman keras dan lain-lain barang kritikal. Ops pacak tersebut akan dilaksanakan selama 6 hari bermula hari ini melibatkan kawasan tumpuan sekitar ibu negara, terutamanya premis-premis di Kampung Baru, Chowkit dan Keramat. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Matrang Suhaili berkata, operasi khas ini merupakan lanjutan dari operasi outlet yang telah dilancarkan secara besar-besaran Januari tahun lalu. Pada operasi pacak kali ini, kita akan mengambil tindakan yang tegas, yang lebih tegas ke atas mereka yang menjual, mengedar dan menyimpan barang-barang kritikal seperti rokok dan minuman keras ini. Jadi di pihak Kastam kita akan mengambil tindakan riman, dan riman tu paling kurang pun 3 hari dan selebihnya mungkin 7 hari ataupun lebih dari minta pada itu pun ada ke atas mereka yang terlibat menjual dan mengedar rokok dan minuman keras ini. Beliau ditemui selepas melancarkan ops pacak peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tersebut di Kampung Baru. Tambahnya, operasi ini akan dilaksanakan secara bersepadu dengan agensi penguatkuasaan lain seperti PDRM, KPDNKK, Immigration, DBKL dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ops pacak tidak tertumpu hanya di Kuala Lumpur tetapi di seluruh negara. Kelantan misalnya melancarkan ops pacak peringkat negeri 2 hari lepas. Baiklah, untuk mengikuti laporan dari Sabah, kita berlintas langsung bersama Adrian Swedi di RTM Kota Kinabalu. Silakan, Adrian. Terima kasih Nurlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Zikir dan azan menjadi peneman dan penguat semangat buat Armila Ali Hassan, seorang daripada 4 mangsa bot yang hilang selama 12 hari sebelum berjaya diselamatkan nelayan Vietnam pada hari ke-9. Selepas menempuh pelbagai rintangan, mereka akhirnya berjaya dibawa pulang untuk bertemu keluarga masing-masing di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu Jumaat lepas. Saya diam-diam saya zikir dengan saya baca lah apa yang saya ingat tu, dengan saya ada try azan diam-diam supaya nanti dorang apa. Itu hari keberapa saya senyap-senyap cerita dalam hati, dalam mulut. Setiap masalah malam saya tidak dapat tidur. Ketika menceritakan pengalamannya sepanjang 12 hari tersebut kepada media di Kampung Bundusan Papar, Armila 23 tahun menyatakan selain lapar dan dahaga, beliau bersama-sama mangsa yang lain turut berdepan keadaan cuaca yang amat sejuk di waktu malam dan cuaca yang amat terik pada siang hari. Katanya sepanjang 9 hari bot mereka dihanyutkan, mereka hanya meminum terasan air laut dan menjamah ikan-ikan kecil sebelum diselamatkan nelayan Vietnam. Yang air laut orang buat uap tu. Oh, uap tu. Ya. Cuba cerita dulu yang itu sikit. Macam mana dong buat? Kami ada bag waterproof. Yang kami bikin buang air tu, kami lipat masuk air laut, dan kami ada jumpa satu plastik yang letsina tu, bagi masuk tu waterproof dalam tu bag waterproof ada di dalam tu plastik lah. Lepas tu kami ikat. Lepas tu kena matahari dia akan serap yang wap-wap tu, itulah yang dorang jilat untuk minum. Armila turut berkongsi pengalaman mengenai usaha mereka untuk mendapatkan bantuan dengan salah seorang mangsa iaitu Tommy Lam cuba berenang ke daratan tetapi terpaksa berpatah balik kerana terdapat jerung. Mereka juga membakar jaket keselamatan ketika waktu malam untuk mendapatkan perhatian bot lain. Bagaimanapun, usaha tersebut tidak berhasil. Beliau yang mengalami selaran matahari yang teruk bersyukur kerana pelbagai pihak termasuk pasukan keselamatan tidak berputus asa mencari dan menyelamat mereka. Dalam kejadian 2 Mei itu, warga Cina Tommy Lam Wayin, warga Spanyol David Hernandez Gasula dan Marta Miguel serta Armila Ali Hassan hilang selepas gagal tiba di Tanjung Simpang Mengayau Kudat dari Pulau Balambangan, Kudat. Impian seorang kanak-kanak untuk menjadi juruterbang tercapai apabila dibawa mengelilingi sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dan Pulau Taman-Taman Sabah menaiki helikopter Polis Diraja Malaysia PDRM selama 40 minit pagi tadi.
Adik Yusai Dinor Bekari, 6 tahun dari kampung Sejati Semporna, menghidap kanser mata retinoblastoma pada mata kiri, diterbangkan juruterbang Kapten ASP Dani Harman Hosni Abdul Haziz dengan helikopter jenis Eurocopter AS355N pada ketinggian 500 kaki untuk memenuhi impiannya dalam satu program anjuran bersama PDRM, Hotel Promenade dan Persatuan Impian Kanak-Kanak Malaysia CWS. Adik Yusai Dinor ditemani ibunya Maimunah Gani, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Awang Sahari EM Nazir dan 2 anggota unit udara PDRM. Adik Yusai Dinor disahkan menghidap penyakit itu ketika berumur setahun 8 bulan dan menjalani pembedahan mata di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas tahun lalu. Malangnya penyakit yang dihidapinya berulang pada April tahun ini dan beliau kini menjalani rawatan kemoterapi di HWKKS. Meminati kartun Upin Ipin, anak bongsu daripada 10 beradik ini menyatakan hasratnya untuk terbang di awan biru. Dia minta sama doktor, dia naik kapal terbang. Jadi okey sudah. Terima kasih. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah Yusai Dinor apabila impiannya untuk terbang menaiki helikopter tercapai. Senang juga dia punya hati, bilang mama okey. Terima kasih sama-sama semua, sama anak-anak saya. Kita juga dapat bercakap, berkomunikasi dalam kapal terbang melalui sistem komunikasi yang ada tu. Dan adik Yusai Dinor pun ada respon lah ya. Dan saya percayalah ini adalah sesuatu yang memberikan kepuasan kepada adik. Dan saya juga difahamkan event ini adalah merupakan event yang pertama kali ya membabitkan PDRM Sabah, betul ya, atas usaha dan kerjasama pihak Persatuan Impian Kanak-Kanak Malaysia. Sementara itu, menurut Naib Presiden CWS Teo Teck Hong, pihaknya telah memenuhi hasrat lebih 20 kanak-kanak di Sabah daripada 600 kanak-kanak di seluruh negara yang menghidap penyakit kronik dan kritikal sejak ditubuhkan 8 tahun lalu. Kementerian Pendidikan sedia mempertimbangkan sebarang permohonan untuk menambah kelas pengajian bahasa Tamil di sekolah rendah dan menengah di Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk P. Kamalanaden berkata, penekanan akan terus diberikan terhadap pengajaran bahasa Tamil di sekolah sedia ada berdasarkan keperluan. Kalau ada keperluannya, kita boleh memberi pertimbangan yang sewajarnya. Dan keperluan ini biasanya akan diwujudkan melalui permohonan daripada penduduk-penduduk setempat. Walau bagaimanapun, kita memberi penekanan untuk mengajar bahasa Tamil di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Itu mudah kerana saya tahu di sini ada beberapa sekolah yang ada melaksanakan kelas tersebut. Tapi sekiranya ada keperluan untuk meningkatkan atau menambah lagi, kita akan beri pertimbangan yang sewajarnya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas keperluan pewujudan sekolah Tamil di Sabah selepas menghadiri upacara sembahyang khas sempena sambutan Hari Guru 2016 anjuran Sabah Indian Teachers di Kuil Sri, Pasupatinan, Alayam, Bukit Padang, Kota Kinabalu. Di Sabah terdapat beberapa sekolah termasuk SRK St. Agnes, Likas dan SK Lokawi mengambil inisiatif mengadakan kelas bahasa Tamil. Terdahulu, pengerusi Badan Perhubungan MIC Sabah, Datuk V. Jyoti dalam ucapannya berkata, tema Hari Guru tahun ini iaitu Guru Pembina Negara Bangsa menunjukkan pendidik sebagai tulang belakang negara dalam membentuk generasi kepimpinan masa depan. Projek Ecolink Kinabalu mampu memberi kesan yang besar terhadap iklim Sabah. Menerusi inisiatif itu, hutan bukan hanya berfungsi sebagai habitat flora dan fauna, malah menyerap gas karbon dioksida. Projek Ecolink Kinabalu dilaksanakan sejak 2014 oleh Taman-Taman Sabah TTS dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan menerusi pengurusan hutan berkekalan dan pembangunan komuniti. Melalui inisiatif itu, TTS melangkah setapak ke hadapan dalam usaha mengharmonikan kehidupan manusia dengan alam semula jadi menerusi pendekatan baharu iaitu konservasi stok karbon di kawasan hutan. Demikian menurut pengarah TTS Dr.
Dr. Jamili Nais dalam ucapan perasmian tapak semayan komuniti Kampung Bundu Tuhan Ranau. Teks ucapan beliau dibacakan timbalannya Dr. Maklarin Haji Lakim. Taman semayan ini akan menempatkan anak-anak pokok sebelum ditanam semula bagi pemulihan habitat yang merosot. Sementara itu, beberapa penduduk kampung yang ditemui gembira menjadi sebahagian daripada komuniti yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pemeliharaan alam semula jadi. Saya berasa gembira lah sebab Kampung Bundu Tuhan terpilih sebagai tuan rumah pemeliharaan ekosistem. Apa kebaikannya? Kebaikan dia untuk mewujudkan semula, bukan menanam semula pokok-pokok yang sudah banyak yang kena tebangkan. Kemungkinan besar satu-satunya Tagal hutan kampung di Sabah lah. Jadi amat bermanfaat bagi kami dari segi meningkatkan pengurusan hutan kami lah dengan kerjasama ini. Pembinaan tapak semayan sejak 23 Julai lalu siap sepenuhnya pada 25 Januari dengan kos pembinaan RM40,261 tajaan Kesatuan Eropah EU. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian. Baiklah saudara, untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Harjay Wendy Jack di Labuan. Silakan Harjay. Terima kasih. Labuan Society, sebuah badan pertubuhan bukan kerajaan NGO, ditubuh dengan matlamat membantu pembangunan Labuan dari pelbagai aspek. Mewakili suara komuniti Labuan, NGO itu akan memperjuang isu setempat demi kesejahteraan dan kemakmuran wilayah persekutuan ini. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur, penubuhan Labuan Society ini bakal melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif. Harapan beliau, pertubuhan ini menjadi tunggak kepada Labuan sebagai sebuah wilayah persekutuan yang maju dan harmoni. Demikian ucapan beliau ketika melancarkan Labuan Society di Labuan. Teks ucapannya dibacakan Pengurusi Perbadanan Labuan, Datuk Rosman Isli, merangkap Ahli Parlimen Labuan. Labuan Society akan menjadi platform mengetengah kehendak dan aspirasi rakyat dalam menjadikan pembangunan Labuan yang lebih mapan, seimbang dan progresif. Antara isu yang akan diberi perhatian termasuk pendidikan, peluang pekerjaan, kos sara hidup, perpaduan masyarakat majmuk, alam sekitar, golongan kurang bernasib baik serta seni dan budaya. Sejak ditubuhkan pada Julai tahun lepas, Labuan Society mempunyai 50 ahli berdaftar. Labuan FM sekali lagi menganjurkan Fiesta Menyuluh 2016 yang bertujuan mempromosi kaedah tradisional masyarakat tempatan dari suku kaum Melayu Brunei Kadayan menangkap hasil laut. Penganjuran kali ketiga itu mendapat sambutan penduduk setempat, khususnya penggemar hasil laut pesisir pantai, termasuk mereka dari suku kaum lain seperti Cina dan Kadazan Dusun. Aktiviti menyuluh sinonim dengan masyarakat Melayu Brunei Kadayan ketika air surut pada waktu petang hingga ke malam. Kebiasaannya peralatan menangkap ikan yang dibawa seperti lampu gas dan geranjang tempat menyimpan hasil tangkapan serta serampang yang dipanggil penduduk tempatan sebagai sangkap. Program kali ini disertai 80 kumpulan berpasangan di pesisir pantai Kampung Lubuk Temiang dan Tanjung Aru yang menjadi lokasi tetap setiap tahun. Kira first time je lah. Apa yang rasa seronok menyuluh ni? Macam ya meramaikan sini, suasana sini kan, laut pantai sini. Kepuasan yang orang bilang kalau kau dapat hasil tangkapan menyuluh tu kan macam puas hati lah. Memang seronok. Kalau ramai-ramai macam ni seronok lah. Sebab kira ketiga kali sudah kami ikut ni, suka-suka sih lah. Buang-buang boring, meramaikan. Peserta membawa pulang hasil tangkapan yang terdiri daripada ikan kerapu, sotong, ketam, pari dan udang kara. Program bertemakan Kenali Laut dan Hasilnya bertujuan memastikan kaedah tradisional itu tidak dilupakan generasi muda. Jabatan Muzium Labuan mengambil inisiatif mempromosi makanan tradisional pelbagai suku kaum yang terdapat di wilayah persekutuan ini. Pameran makanan tradisi masyarakat Labuan merupakan usaha Jabatan Muzium mempertahan kepelbagaian masakan turun-temurun.
Kali ini pameran makanan tradisi masyarakat Labuan mempromosi 47 jenis makanan termasuk kuih muih masyarakat pelbagai kaum seperti Melayu Brunei Kadayan, Kadazan Dusun, Bajau, Cina, India dan Sikh. Selain memperlihat aspek sosio-budaya masyarakat Labuan, pameran kali ini mempromosi produk makanan tradisi kepada pengunjung, khususnya pelancong luar. Muzium Labuan juga merupakan produk pelancongan di Labuan. So kita alu-alukan kepada semua masyarakat, khususnya generasi muda lah kita punya target untuk menedarkan mereka tentang pentingnya menjaga kita punya warisan tradisi ini. Melalui panel teks informasi dan gambar, pengunjung dapat mengetahui setiap maklumat mengenai makanan tradisi penduduk di Labuan. Antara makanan tradisional yang terkenal dalam kalangan masyarakat tempatan Melayu Brunei Kadayan iaitu ambuyat dan kelupis yang turut menjadi makanan kegemaran suku kaum lain. Makanan masyarakat Melayu Brunei ambuyat, kita ada informasi tentang macam mana pembuatan kelupis, ya, macam mana juga untuk Kadazan Dusun kita ada inava, kita ada tuhau. Untuk masyarakat Bajau pula kita ketengahkan tentang makanan latok dan sebagainya. Bertempat di Aras 1 Muzium Labuan, pameran ini dibuka sejak 3 Mei lalu sehingga 30 Jun 2016 dari jam 8.30 pagi hingga 5 petang setiap hari kecuali cuti umum. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Labuan. Untuk berita seterusnya kembali ke Studio 3 di Angkasa Puri. PHJ, terima kasih. Dan saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca semasa negeri-negeri seluruh negara, kita terus ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Izzati Zahra di sana. Silakan Izzati. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa penonton sekalian. Seperti yang kami maklumkan dalam laporan cuaca pada pagi tadi, taburan hujan di kawasan Semenanjung petang ini khususnya dijangkakan akan berkurangan jika dibandingkan dengan keadaan cuaca beberapa hari yang lepas. Keadaan ini adalah disebabkan faktor kewujudan sistem tekanan rendah di bahagian selatan negara India yang semakin aktif. Menjadi satu kelaziman apabila sistem tekanan rendah menjadi aktif, lembapan akan tertumpu di kawasan berkenaan sekaligus menyebabkan kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya akan mengalami cuaca yang kurang lembap dan keadaan ini akan memberi kesan kepada pembentukan kelompok awan yang boleh membawa hujan. Di bahagian Semenanjung, kita dapat perhatikan keadaan cuaca ketika ini hanya berawan dan pembentukan kelompok awan ini pula tidak begitu signifikan berbanding di negeri Sabah dan Sarawak. Cuaca di negeri Sabah dan Sarawak tidak begitu dipengaruhi oleh kewujudan sistem tekanan rendah di bahagian selatan India berikutan faktor jaraknya yang semakin jauh. Letupan awan aktif di negeri Sabah dan Sarawak pada petang ini tebal dan membawa kepada ribut petir berlaku di beberapa bahagian. Di bahagian Semenanjung, hujan hanyalah melibatkan sekitar negeri Pahang, negeri Johor, negeri Perak dan juga negeri Kedah dan Pulau Pinang, dan keadaan ini diramalkan boleh berlanjutan sehinggalah ke waktu malam terutamanya untuk negeri-negeri di bahagian utara Semenanjung berikutan faktor pergerakan kelompok awan yang bergerak ke arah utara ketika ini. Untuk kawasan-kawasan lain, keadaan cuaca petang ini hanyalah berawan di kebanyakan tempat dan tiada hujan. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca lembap lebih tertumpu di sekitar kebanyakan bahagian untuk Sabah dan boleh berlanjutan sehinggalah ke malam untuk bahagian timur Sabah, manakala untuk Sarawak pula ribut petir berlaku di hampir ke semua bahagian. Bagaimanapun, hujan yang berlaku di bahagian barat dan juga kawasan pesisir pantai ini dijangkakan reda dalam jangka masa 2 ke 3 jam lagi, manakala untuk kawasan Kapit dan juga Limbang pula boleh berlanjutan sehinggalah ke malam berikutan faktor pergerakan kelompok awan yang semakin bergerak ke arah kawasan pedalaman. Sekian info cuaca, seterusnya tinjauan cuaca bandar-bandar utama untuk hari esok.
Anjang Ali, 52 tahun, antara ratusan ribu guru di negara kita yang semalam baru sahaja meraihkan sambutan Hari Guru di seluruh negara. Namun beliau mungkin antara guru istimewa yang ditakdirkan kurang upaya penglihatan. Wartawan Nur Yusof berkongsi anugerah bakat luar biasa yang dimiliki Cikgu Anjang. Keperluan. Okey. Baik. Yang kedua ialah kata nama sisipan. Okey. Cikgu Anjang mengakui sebagai guru di sekolah harian biasa, beliau memerlukan semangat yang kental. Cabarannya bukan setakat perjalanan ulang-alik dari rumah ke sekolah atau ke kelas yang terletak di tingkat 1. Namun yang lebih besar lagi ialah menangani proses pengajaran dan pembelajaran memandangkan tidak ada buku teks dalam bentuk braille. Sebab bahasa memang saya minat lah, mengajar tentang tata bahasa ni memang saya minat. Nah, jadi rasa bila kita minat tu kita dapat kuasai lah sesuatu ilmu tu. Dengan bantuan isteri Rahmah Husin 52 tahun yang juga OKU dan 3 orang anaknya yang berumur antara 11 hingga 14 tahun, teks yang dibaca akan disalin semula menggunakan kaedah braille. Pengalaman lebih 17 tahun mengajar di Sekolah Menengah Bukit Payung Besut, ingatan Cikgu Anjang cukup kuat sehingga mampu mengenali dan mengingati setiap pelajarnya. Sebahagian besar ni saya dah ajar tahun lepas, cam dah suaranya, setengah-setengah ni memang saya dah cam suara. Lepas tu budak-budak ni pun dah biasa dengan saya, dia faham kehendak saya. Berkelulusan ijazah sarjana muda penulisan kreatif dari Universiti Melaya hampir 20 tahun lalu, Cikgu Anjang juga berjaya menghasilkan 100 skrip drama radio dan 22 buah buku kanak-kanak termasuk novel remaja. Kegigihan dan dedikasi Cikgu Anjang menyebabkan pelajar-pelajarnya dan rakan setugas amat menghormati beliau. Kalau kita nak main-main, dia boleh tahulah kita berjalan ke pergi kacau orang. Pergi kacau orang. Suka tubik keluar bilik darjah. Dia tahu kan? Dia boleh sebut nama lah. Boleh, ya ingat. Dia baik. Peramah. Kelebihan lain? Dia boleh rasalah hok main ke apa tu. Walaupun cacat penglihatan, Cikgu Anjang dapat memberi pengajaran kepada murid dalam kelas sebaik yang mungkin sebagaimana cikgu-cikgu normal yang berada di SMK Bukit Payung. Jadi saya sebagai rakan sejawat dia, saya merasa sangat bangga dengan Cikgu Anjang dan saya rasa teruja sebenarnya ada guru yang istimewa di sekolah SMK Bukit Payung ni. Ciri-ciri itu melainkan beliau menerima anugerah Guru Cemerlang OKU peringkat kebangsaan dan negeri pada tahun 2008. Selain pernah diangkat menjadi tokoh nilam guru peringkat negeri Terengganu dan guru pelatih OKU terbaik. Di rumah, Cikgu Anjang merupakan seorang ayah dan suami yang bertanggungjawab. Sanggara hidup kita lah tu. Kalau orang lain boleh buat kan, takkan kita tak boleh buat. Walaupun kita ni cuma sikit je Tuhan bagi kesusahannya. Ada lagi orang yang lebih susah tu kalau kita tengok kan. Tengok yang macam ada kat TV tu, yang tak ada kaki, tak ada apa. Boleh pun, kenapa kita yang sempurna gini takkan tak boleh kan? Boleh menulis, boleh apa kan? Boleh insya-Allah. Cuma atas daya usaha kita je. Nak seribu daya kan. Bagi Cikgu Anjang, profesi sebagai seorang pendidik membuatkan beliau berasa puas kerana dapat membangunkan anak bangsa menjadi insan berjaya. Bersama juru kamera Samsul Bahri, Nur Yusof melaporkan untuk RTM. Baiklah saudara, sambutan Hari Guru masih meriah di sana-sini. Berkonsepkan Back to School, gelagat guru-guru Sekolah Kebangsaan Ciku 3, Gua Musang, Kelantan menarik perhatian. Bukan setakat memakai seragam, mereka turut menaiki bas sekolah dan makan di kantin bersama pelajar. Saksikannya sebagai penutup N5 untuk petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.